Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya dari tim D akan membincangkan kajian penghijauan dan penanaman pokok terhadap tindakan iklim yang telah kami jalankan. Isi kandungan adalah pengenalan kajian, latar belakang kajian, objektif kajian, tinjauan literatur kajian dan metodologi kajian. Pengenalan. Hutan merupakan satu komuniti sekaligus tempat tinggal bagi hidupan liar iaitu kepada pokok-pokok serta haiwan liar. Dalam kehidupan, hutan berperanan penting kepada hidupan di darat kerana ia membekalkan sumber bahan mentah dan menyumbang kepada sosioekonomi dan kestabilan ekologi sesebuah negara. Pada tahun 1984, Akta Perhutanan Negara diluluskan dan dikuatkuasakan untuk pelaksanaan polisi dasar perhutanan negara secara berkesan. Dalam akta tersebut, perhatian utama diberikan kepada pemeliharaan hutan di kawasan hutan, mewujudkan keadaan iklim yang baik, memastikan kawasan tadahan air hujan mencukupi dan juga mengekalkan bekalan hasil hutan. Dalam laporan berita harian pada 10 April 2021 yang telah disediakan oleh Muhammad Roshidi Yusof, terdapat sejumlah 3,000 hektar hutan disimpan di Perak diteroka secara haram, kata Menteri Besar Datuk Searani Muhammad. Begitulah kenyataannya yang berlaku di negara kita ini. Sikap segelintir masyarakat yang menjalankan aktiviti pembalakan secara haram tanpa memikirkan akibat daripada perbuatan mereka telah menyebabkan hutan di negara kita semakin pupus dan merosakkan kesejahteraan biodiversiti negara kita. Aktiviti perhutanan ini dijalankan oleh mereka adalah lebih berfokus untuk mengawal keuntungan yang berlipat kali ganda. Seterusnya, latar belakang kajian, isu dan permasalahan. Sesejenis tumbuhan ditarifkan sebagai pokok sekiranya tumbuhan tersebut mempunyai akar, batang, dahan dan daun. Pada lazimnya, akar terbenam dalam bumi dengan itu membentuk pasak untuk biomas di permukaan tanah dan menyerap air dan garam galian dari dalam tanah. Batang pokok memberikan ketinggian untuk membenarkan cabang dan ranting berdaun memperolehi kelebihan berbanding tumbuhan untuk mendapatkan cahaya matahari. Penghijauan pula merupakan sebuah kata yang dipakai untuk menggambarkan aktiviti penanaman pokok. Penghijauan banyak dilakukan masyarakat sebagai salah satu cara untuk melestarikan alam, mengingat bahawa pohon mempunyai banyak sekali manfaat, tidak hanya bagi kawasan perumahan atau alam, namun juga bagi makhluk hidup, baik manusia maupun binatang. Seterusnya, objektif kajian. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat setempat mengenai kepentingan dan kebaikan yang diperolehi dengan penanaman pokok. Seterusnya, menyedarkan masyarakat tentang aktiviti penanaman pokok yang semakin berkurangan dan menyebarkan maklumat berkenaan kesan penghijauan dan penanaman pokok terhadap tindakan iklim. Saya akan membincangkan tinjauan literatur. Definisi operasi SDG bagi kajian ini dilaksanakan berdasarkan Matlamat Pembangunan Lestari yang ke-13 iaitu tindakan terhadap iklim. SDG ini akan mendapat manfaat apabila kempen ini dijayakan. Hal ini kerana penanaman semula pokok dapat mengurangkan kejadian perubahan landscape yang berlaku sekarang. Perubahan landscape ini telah menyebabkan berlaku fenomena cuaca yang tidak diingini seperti peningkatan suhu atau kemarau. Tambahan pula lapisan ozon kita semakin menipis yang disebabkan perubahan iklim yang berlaku. Kajian menunjukkan bahawa antara tahun 2010 hingga 2019, perubahan iklim yang sangat teruk telah berlaku dan menyebabkan pelepasan gas rumah hijau dan berlaku perubahan suhu yang menyebabkan cuaca menjadi semakin panas. Kejadian iklim seperti bencana alam iaitu fenomena El Nino dan La Nina yang berlaku tanpa diduga telah menyebabkan kemusnahan harta benda serta gangguan terhadap aktiviti ekonomi orang awan di negara yang terlibat. PBB telah menekankan matlamat ini di dalam SDG agar kejadian bencana alam dapat dielakkan untuk memelihara kesejahteraan semua. Nama saya Nur Asma binti Ruslan bernombor metrik S63337. Pengenalan metodologi. Metodologi adalah satu kaedah atau teknik untuk mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang kukuh untuk menjalankan sesuatu kajian. Seterusnya, instrumen kajian. Kami menggunakan kaedah pendekatan kuantitatif iaitu mendapatkan maklumat melalui kaedah soal selidik. Tujuan soal selidik ini dijalankan adalah untuk mengukur tahap pengetahuan masyarakat berkenaan dengan perubahan iklim dan tahap kesedaran masyarakat tentang kesan-kesan aktiviti fizikal terhadap perubahan iklim. Soal selidik ini akan dijalankan dalam bentuk Google Form dan diedarkan melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Borang soal selidik ini juga akan dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian A melibatkan maklumat responden manakala bahagian B pula melibatkan maklumat tentang kajian. Seterusnya ialah hasil projek. Hasil yang kami peroleh daripada maklumat responden ialah pertama bagi jantina, jumlah responden yang kami perolehi ialah seramai 149 orang responden. Iaitu 12.1% daripadanya ialah responden lelaki dan 87.9% lagi adalah responden perempuan. Kemudian bagi peringkat umur, majoriti responden kami berumur 20 hingga 29 tahun iaitu sebanyak 77.2%. Manakala jumlah responden yang berumur 19 tahun ke bawah ialah sebanyak 22.8% dan jumlah responden yang paling sedikit ialah yang berumur 30 tahun ke atas iaitu sebanyak 0.7%. Yang terakhir ialah status di mana 97.3% daripada responden berstatus sebagai pelajar ataupun student, manakala 2.7% lagi adalah mereka yang bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang doktor. Okey, baik. Saya Muhammad Razif Muswaimi
Nombometri S6006. Dan sekarang saya akan membentangkan berkenaan dengan keputusan ataupun result dari hasil daripada maklum balas responden terhadap kaji selidik. Okay. Dan seperti yang dipaparkan, ini adalah data hasil daripada maklum balas responden terhadap kaji selidik projek kami. Dan kaji selidik ini telah dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ini terdiri daripada 4 soalan, iaitu soalan daripada soalan 1 hingga soalan 4, manakala bahagian B pula terdiri daripada 7 soalan, soalan 5 hingga soalan 11. Dan bahagian A ini merupakan berkaitan soalan-soalan yang berkaitan dengan pengetahuan umum berkaitan dengan perubahan iklim, manakala bahagian B ini soalan-soalan yang berkaitan dengan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat awam untuk mengatasi perubahan iklim. Dan jawapan responden ini telah ditentu ukurkan tahap persetujuan menggunakan skala daripada skala 1 hingga skala 5, dan skala 1 adalah sangat tidak setuju, skala 2 tidak setuju, skala 3 tidak pasti, skala 4 setuju, dan skala 5 adalah sangat setuju. Okey. So untuk soalan pertama daripada kaji selidik projek kami, berikut adalah soalannya. Perubahan cuaca dalam jangka masa panjang merupakan perubahan iklim. Dan hasil data yang telah dipaparkan, kita boleh tengok dekat graf bar ni menunjukkan soalan pertama ni seramai 69 responden daripada 149 responden keseluruhan ataupun 46.3% responden sangat bersetuju bahawa perubahan cuaca dalam jangka masa yang panjang merupakan perubahan iklim. 66 responden ataupun 44.3% responden bersetuju dengan pernyataan tersebut, manakala 13 responden tidak pasti dan baki responden iaitu seorang tidak bersetuju dengan pernyataan yang diberikan. Dan kita dapat lihat di sini bahawa majoriti responden bersetuju dan sangat bersetuju dengan pernyataan yang telah dinyatakan. Okey, dan sekarang kita sekarang adalah soalan kedua. Okey, dan hasil daripada graf kita boleh tengok. Ini hasil daripada graf soalan kedua, dan soalan keduanya adalah berbunyi aktiviti fizikal manusia seperti pembalakan haram telah menyumbang kepada perubahan iklim di kawasan saya. Dan hasil daripada graf kita dapat tengok seramai 95 responden sangat bersetuju bahawa aktiviti fizikal manusia seperti pembalakan haram ini telah menyumbang kepada perubahan iklim di kawasan mereka. Baki 41 responden tidak bersetuju, serta 3 responden tidak pasti, dan 9 responden tidak pasti iaitu 6%, serta baki 4 responden tidak bersetuju. Dan daripada graf ni kita dapat lihat memang pembalakan haram ni adalah faktor terbesarlah kenapa berlakunya perubahan iklim, seperti yang kita dapat lihat pada masa sekarang. Setakat itu saja daripada saya. Sekian. Okey, seterusnya untuk soalan 3. Soalan 3 iaitu aktiviti fizikal manusia seperti pelepasan asap kilang dan pembakaran terbuka merupakan penyumbang terhadap perubahan iklim. Jadi, seramai 107 orang daripada 149 responses menyatakan mereka sangat setuju bahawa aktiviti fizikal manusia macam ni, macam pelepasan asap kilang dan pembakaran ni dapat menyumbang terhadap perubahan iklim. Okey, dan seramai 36 orang bersetuju, dan 5 orang hanya menyatakan mungkin ia dapat menyumbang terhadap perubahan iklim ataupun tidak, ataupun disebabkan faktor lain yang menyebabkan penyumbang terhadap perubahan iklim. Dan seorang, iaitu 0.7%, agak kurang bersetuju bahawa pelepasan asap kilang dan pembakaran ini dapat menyumbang kepada perubahan iklim. Okay, seterusnya soalan 4. Perubahan iklim seperti cuaca panas yang melampau telah mempengaruhi kehidupan saya. Okay, seramai 88 orang daripada 149 responses menyatakan mereka sangat setuju bahawa ia mempengaruhi kehidupan mereka, manakala 43 orang hanya bersetuju, dan 15 orang menyatakan mungkin ataupun tidak mungkin dapat mempengaruhi kehidupan mereka, iaitu cuaca panas ini mungkin mereka menyatakan ia tidak mengganggu kehidupan sehari mereka, dan selebihnya seramai 1 hingga 2 orang tidak setuju dan agak kurang setuju bahawa cuaca panas ni melampau ni dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Seterusnya soalan 5. Soalan 5 iaitu saya menyedari dan memahami perubahan iklim yang berlaku di sekitar saya. Okey, jadi seramai 86 orang, 57.7% sangat bersetuju bahawa diorang ni sedar dan faham perubahan iklim yang telah berlaku di sekitaran mereka, manakala 48 orang bersetuju, dan lagi 10 orang mereka mungkin sedar ataupun tidak sedar akan perubahan iklim yang berlaku.
Dan 5 orang agak kurang bersetuju bahawa yang diorang mungkin tidak sedar dan faham apa itu perubahan iklim ataupun perubahan iklim mungkinkah berlaku perubahan iklim yang berlaku di sekitar diorang. Okay. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hujatul Makbura binti Askuri akan membentangkan maklum balas responden bagi soalan 6, 7 dan 8. Bagi darjah 9, terdapat 67% per 100% responden, iaitu sebanyak 100 orang daripada 149 orang yang menyatakan bahawa mereka mendapat maklumat tentang perubahan iklim melalui media sosial. Manakala, bagi yang memperolehi maklumat daripada berita dan media sosial secara spontan, pengalaman sendiri, semua kecuali buku dan surat khabar dan semua sumber, hanyalah seramai 1 orang, bersamaan dengan 1%. Seterusnya bagi soalan 7, data yang dinyatakan menunjukkan pendapat responden terhadap peranan individu bagi mengelakkan perubahan iklim. Data menunjukkan bahawa seramai 42.3% berpendapat untuk menganjurkan program penanaman semula pokok. Manakala, seramai 30.9% responden pula menyatakan untuk berkongsi maklumat tentang perubahan iklim. Seterusnya, 20.8% dan 6% responden masing-masing berpendapat untuk menyalurkan bantuan untuk melestarikan alam dan menyertai alam sekitar. Dan bagi soalan 8 pula, data yang dinyatakan menunjukkan pendapat responden terhadap perubahan iklim yang boleh menjadi bertambah teruk sekiranya ia tidak diatasi dengan segera. Data menunjukkan bahawa 87.2% responden sangat bersetuju dengan pendapat tersebut. Manakala, seramai 11.4% responden pula bersetuju dengan pendapat tersebut dan 2 orang responden iaitu hanya 1.3% sahaja yang berada pada skala normal terhadap pendapat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Kemaira binti Hasan, nombor metrik S56671. Saya akan membentangkan hasil projek yang bernombor soalannya yang ditujukan adalah soalan nombor 9, 10 dan 11. Untuk hasil projek soalan 9, ia berkaitan dengan pengetahuan responden berkaitan pihak yang perlu dihubungi jika terdapat kes pembalakan haram. And then, ia menunjukkan data berdasarkan yang telah kami laksanakan. Seramai 70 responden daripada 149 responden tidak mengetahui untuk menghubungi sesiapa jika berlaku kes pembalakan haram di sekeliling mereka. Hanyalah 66 responden daripada 149 responden sahaja yang mengetahui untuk siapa yang harus dihubungi jika terdapat kes pembalakan haram. Manakala seramai 13 responden yang tidak pernah mengambil tahu pihak yang perlu dihubungi apabila kes pembalakan haram berlaku. Soalan nombor 10. Ia menunjukkan adalah berkaitan dengan persetujuan responden bahawa adakah setiap masyarakat bertanggungjawab dalam melestarikan alam. Sebanyak 128 responden yang sangat-sangatlah bersetuju dalam bersetuju bahawa setiap masyarakat bertanggungjawab dalam melestarikan alam, manakala hanyalah 17 responden menyatakan agak setuju dan sebanyak 3 orang responden bersetuju terhadap soalan ini. Seterusnya soalan 11, ini adalah graf yang menunjukkan data daripada soalan terakhir iaitu kaedah penanaman pokok di tempat makan boleh digunakan untuk mengurangkan suhu bagi menangani kesan pulau Haba. Seramai 108 responden sangatlah bersetuju, manakala 29 responden yang setuju dengan kaedah penanaman pokok di tempat makan. Dan selain itu juga ia kerana seramai 10 orang responden pula ia memilih untuk berada pada skala normal terhadap kaedah pendapat tersebut. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Akhir sekali kesimpulan. Kesimpulannya, kajian penghijauan dan penanaman pokok ini bertujuan untuk menambah baik ekosistem dan biodiversiti sesebuah negara. Melalui data yang dikumpul daripada kajian yang dijalankan, kajian ini dapat meningkatkan kesedaran kepada orang ramai mengenai kepentingan dalam memelihara pokok dan memelihara kawasan hutan untuk mendapatkan kualiti hidup serta persekitaran yang sihat. Seterusnya, dapat menggalakkan penyertaan orang ramai dalam aktiviti penanaman pokok. Melalui kajian ini juga didapati bahawa responden tentang penanaman pokok terhadap iklim juga meningkat. Walaupun menanam pokok ini kelihatan remeh, tetapi jika semua orang melakukannya tidak mustahil impak pemanasan global yang memberikan perubahan iklim pada masa hadapan dapat dikurangkan. Perubahan iklim bukan sahaja memberi kesan kepada persekitaran, malah menjejaskan banyak sistem termasuklah sistem ekonomi, politik dan sosial. Perubahan iklim merujuk kepada perubahan terhadap ciri-ciri iklim termasuk suhu dunia, kelembapan, jumlah hujan, angin dan peristiwa cuaca tidak menentu dalam jangka masa yang panjang. Bagi pengoperasian kajian ini, ahli jawatan kuasa telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menjayakan kajian ini sebaik mungkin agar pengetahuan ini dapat disemai dalam diri orang ramai. Justeru dengan hasrat yang tinggi, diharapkan kepada semua pihak dapat berganding bahu menangani masalah fenomena perubahan iklim yang memberi kesan kepada penduduk bumi dan menggalakkan orang ramai untuk menanam pokok di kediaman masing-masing agar amalan ini dapat membentuk impak perubahan iklim global pada masa hadapan. Sekian sahaja pembentangan daripada kami, Tim D. Terima kasih.